Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih pada pengurusi majlis, pengurusi surau, ahli kuasa surau, Tuan Muhaimin, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya pun duduk terkejut, jarang orang panggil sama bagi kamera, selalu orang dia raja. Jadi kita mungkin membicarakan sedikit dari sudut signifikan Isra' dan Mi'raj, dari sudut peranan kita mengambil istifadah daripada peristiwa ini, dan bagaimana kita nak kembangkan kefahaman Isra' ini dari sudut kemajuan umat Islam. Sudah pasti semua mengetahui sejarah Isra', tetapi yang paling penting Isra' ini memberikan gambaran kepada kita kepentingan teknologi untuk kita menguasai dunia. Setiap zaman dia ada tahadian, ada cabaran, dan dia mempunyai rawatan dan mempunyai platform untuk kita menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Dan setiap anbiya dia ada ilmu yang Allah Ta'ala khususkan kepada mereka. Di zaman Nabi Allah Musa, ilmu yang paling canggih ialah ilmu sihir. Maka tukang-tukang sihir ini menjadi orang yang paling dekat dengan pemerintah, dilantik menjadi penasihat, menjadi pelindung. Dan Allah Ta'ala kurniakan mukjizat yang kubra kepada Musa alaihissalam, tongkat yang boleh mengatasi ilmu tersebut, menjadikan Nabi Allah Musa rujukan yang paling penting. Di zaman Nabi Allah Yusuf As-Siddiq, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu penafsiran mimpi, sehingga kan raja mencari penafsir-penafsir mimpi. Macam kita tengok tujuh bab belalang, tujuh paling tinggi kedudukan dia. Apa yang raja nak, dia tanya tujuh bab belalang. Dan Allah Ta'ala kurniakan wa yu'allimuhu at-ta'wil. Allah Ta'ala ajar Yusuf As-Siddiq pentakwilan mimpi. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua ilmu ini bukan menjadi satu ilmu yang paling penting. Di zaman Rasulullah, ilmu yang semua berkaitan dengan akal ataupun dalam bahasa yang saintifik. Sebab itu Syekh Muhammad Abduh rahimahullah menyebutkan kalau magic ini hanya sesuai untuk agama Kristian, tidak sesuai untuk agama Islam. Agama Islam berdiri di atas fakta, data, dan dalam bahasa yang moden, teknologi. Karena tidak mungkin umat Islam akan bangkit melainkan dengan pembinaan akal. Karena akal disebut dalam Al-Quran lebih daripada 118 kali. Daripada perkataan afala ta'qilun, afala yatadakkarun, afala yatadabbarun al-Quran, awala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Semua makna penggunaan akal yang disebut sebagai the power of mind itu menguasai Al-Quran. Al-Quran berdiri di atas aqliyah yang dibina oleh ulama-ulama kita, ulama hadarah yang telah menterjemah semua ulum aqliyah dan digabungkan dengan ulumul wahyi. Maka menjadi satu kalimah yang masyhur, al-jam'u bainal qira'atain, membaca wahyu dan membaca alam. Apabila umat Islam meninggalkan akal, meninggalkan sains dan teknologi, akhirnya kita melihat inilah keadaan umat Islam. Kita dianggap sebagai buta huruf. Bukan buta huruf membaca, tapi buta untuk menjadikan negara umat Islam ini ke hadapan. Maka kita melihat Allah Ta'ala menggunakan satu teknologi yang canggih kepada Rasulullah, sehingga tidak ada siapa yang mampu mencabar.
Karena zaman dahulu orang pergi ke Baitul Maqdis, perjalanan mengambil berbulan-bulan, dan mereka tidak ada pendataan. Dan Rasulullah digunakan satu kenderaan teknologi buruk yang hanya mengambil masa sedetik, lailan minal masjidil haram. Disebut lailan, makna dia ditaklil, makna masa yang begitu singkat. Dan kita selalu menceritakan ia adalah merupakan benda yang bercanggah dengan akal, benda yang tak logik. Itu adalah tafsiran yang perlu kita ubah kepada mengambil istifadah daripada peristiwa tersebut. Bagaimana kita nak mencipta sistem yang canggih. Dan ini sama seperti mana ilmu yang diberikan Allah kepada seorang ulama di zaman Nabi Allah Sulaiman. Apabila Nabi Allah Sulaiman minta siapa-siapa pakar yang boleh hantar istana Balqis dalam masa sekejap, tak mau lama-lama. Lama-lama ni yang kita bodoh. Kita kalau wifi kita slow pun kita dah marah. Zaman-zaman pantas, dia tak boleh zaman slow. Makan pun kena cepat. Ni kita makan 40 minit. Imam Syafi'i dia sebut 4 benda yang kita kena speed: makan, berjalan, menulis, membaca. Kalau kita baca perlahan, setahun kita baca sebuah buku. Kalau kita baca laju, setahun kita boleh baca 100 buku. Ini speed reading. Speed. Jadi jin kata tak apa, saya boleh bawa istana tu dalam masa yang sangat sekejap. Tak ada nak berdiri tak apa, sampai kecanggihan ilmu jin. Lah jin tak tahu bawa jawab kita tak tahu. Sebab ilmu jin tak membina tamadun. Zaman dah habis. Setiap zaman dia ada ilmu. Sebab tu siapa yang jadi bomo, yang jadi ilmu jin, tak membina negara. Khurafat dia banyak. Kita tengok aja bomo kita, macam-macam dia buat. Kalau dia rawat duit lah apa, masih berfungsi. Ingat dah bertaubat lah, tak bertaubat juga. Datang seorang alim, dia kata, boleh saya bawa istana tu dalam bentuk tak sempat kita nak klik betul. Dah sampai lah. Tarfatul ain. Kecanggihan teknologi. Sekarang kalau kita di dalam bank, bila kita buat trading, dia panggil STP, berlaku perniagaan tu dalam beberapa saat saja. Jual beli minyak kelapa sawit, oh baik, dah ada jual beli dah. Tak sempat nak menguap dah. Berlaku jual beli, pemindahan duit apa-apa dalam sistem. Di situ kita melihat apabila Rasulullah dibawa ke Palestin dalam masa yang dia pun tak kira lebih, tapi singkat. Kira kata Rasulullah tu 4 hari bila balik. Bekas orang tidur ada. Yang menyebabkan golongan musyrikin tak mampu nak berkata apa-apa. Kerana Rasulullah mempunyai satu kecanggihan yang mencabar seluruh alam. Dan kita umat Islam, kita tak mampu ada produk yang orang kata hebat umat Islam. Kita seri bola pun kita dah sehebat Brazil, baru seri dah dapat gelaran macam Brazil lah. Itu tak benar. Sedangkan kalau negara-negara yang maju, pemain bolanya yang pintar macam Jepun, mereka dapat menghasilkan pemain bola yang bijak, yang pantas. Pemain bola ni dia kena ada ilmu, dia tak boleh berlatih ilmu tu mesti ada. Seperti yang kita lihat di Korea, pembangunan tu cepat sebab pemain dia tu pintar, boleh membaca. Malaysia ni dia kena pemain bola tu adalah diploma sikit, dia kaji sikit tentang sukan. Dia tak boleh ambil yang hanya SPM je. Malah diorang tidak ada ilmu di dalam pengurusan permainan itu di sudut sukan. Kemudian Rasulullah membawa pendataan. Bila mereka tak percaya, mereka tanya macam mana rupa Masjid Aqsa.
Rasulullah boleh cerita semua tiang berapa. Mereka pergi Baitul Maqdis pun tak tahu tiang tu berapa. Kita pun tak ada tiang tu berapa. Rasulullah boleh menceritakan pendataan. Sebab itu sekarang siapa yang ada database, dia yang pegang dunia. Semua maklumat, semua ada Rasulullah memang melakukan pendataan di antara strategi Rasulullah bila pergi ke Madinah. Sebelum pergi ke Madinah, Rasulullah membuat pendataan berapa produk Madinah yang masuk Islam. Rasulullah sebut ahsuhu, cuba buat statistik ada berapa penduduk Madinah yang masuk Islam, dan mereka mendapati ada 30 orang. Lalu Rasulullah hantar yang sesuai untuk 30 orang ni Mus'ab bin Umair. Cukup 30 orang. Kita sebenarnya bila kita dah ada pendataan, alhamdulillah banyak penyelesaian isu-isu yang kita mungkin ada ketirisan dapat diselesaikan. Misalnya seperti golongan asnaf. Dulu tak ada data, pakai bagi orang tu dah ambil berapa kali. Setelah lembaga zakat bekerjasama dengan Perkeso, dah ada data. Unit penyiasatan pun ada. Akhirnya zakat itu dapat diagihkan dengan adil. Maknanya Isra ini kita tak boleh cerita dalam bentuk ini benda yang tak logik akal. Allah Ta'ala tak buat satu benda dalam bentuk mukjizat yang akal tak logik. Semua yang akal logik. Tak ada benda dalam Al-Quran yang tak logik akal. Kalau benda tu tak logik, ia nama dia magic. Akal tak boleh berfikir. Cuma kemampuan untuk buat itu agak boleh rasa. Mukjizat ni kita tak boleh buat. Tuhan hanya bagi kepada Anbiya. Tetapi kita boleh create ilmu yang boleh hampir sama dengan mukjizat. Dan ini terbukti bila ada penerbangan, ada jet yang laju. Orang pun dah, kalau Abu Jahal dia hidup balik zaman dia pun terkejut. Macam mana kalau kita nak kapal terbang dari Mekah ke Palestin sekali 3 jam ya. Maka dulu ambil berbulan-bulan. Maknanya orang yang di zaman sekarang dia tidak terkejut Rasulullah boleh diperjalankan ke Palestin. Karena masalah singkat, karena dia ada teknologi buruk itu. Cuma kita tak namakan ilmu kita itu mukjizat. Kita namakan teknologi, kita namakan sains. So itu Al-Imam Badi'uz Zaman rahimahullah mengatakan umat Islam ni dia akan mundur bila memisahkan wahyu dengan akal, wahyu dengan sains, wahyu dengan teknologi. Dan kita sekarang berada di zaman AI. Dan teknologi konsepnya seperti diterangkan oleh ulama-ulama kita, tak boleh kita halang. Kita tak boleh kata anak-anak kita jangan main teknologi. Tak, dia teknologi akan berkembang. Dulu ibu bapa tak mau ada televisyen, kena ada televisyen. Dulu handphone kita halang. Tak boleh sebab handphone tu semua maklumat kita kat situ. Hilang handphone, lupa habis kita. Teknologi ini dia tidak boleh dihalang, dia tidak boleh disekat. Ada tabiat ada begitu. Dulu kita baca fatwa-fatwa ulama mengharamkan radio, mengharamkan TV, mengharamkan perniagaan internet. Sekarang ni perniagaan internet lebih pantas, mudah, cepat. Kalau kita pergi Mekah pun kalau kita guna online lebih selamat lagi. Sebab rekod kita ada dekat online. Kita ambil hotel lebih bagus kita daripada guna ejen. Ejen ni orang boleh tipu. Kalau kita ambil hotel online, kita boleh claim kalau mereka tak pergi masuk. Lebih selamat sebab semua direkod. Zaman ini zaman luar biasa. Cuma memerlukan kepada kawalan. Dan berdasarkan sejarah, tak ada teknologi yang ditolak melainkan dia berkembang. Dan akan muncul lagi zaman robot, bakal zaman macam-macam. Karena itu tabiat punya. Dunia tidak akan berhenti daripada mencipta. Tetapi yang menjadi problemnya, umat Islam tidak menjadi juara. Saya bagi contoh bila umat Islam boykot Starbucks, McDonald. Tapi McDonald tu mereka kena kaji jualan. Dia structure dia lain dengan
Sabar. Sepatutnya untuk umat Islam boykot. Dia adalah produk orang Islam yang sama dengan mana ada tak boleh Starbucks. Sepatutnya ada restoran Muslim yang sama taraf. Apa tak? Mana kita sepatutnya kita ada peluang untuk menonjolkan minuman produk orang Muslim. Zeus bukan orang Islam. Zeus semua shareholder dari China. Pekerja dia Muslim. Dia bukan produk orang Islam. Memang dia dapat hal sedikit, tapi shareholder itu orang China. Tak ada seorang orang Islam. Macam Speedman, China. Dia ada 2,500 cawangan diskon biasa. Dulu kalau kita baca kitab fiqh, bila sebut Korea, kita sekarang ni semua duk kaji bab Korea ni. Kita baca kitab lama, Korea ni adalah tempat yang tak ada kedai dan balai polis. Cari nak cari tempat mana, semua tempat ada Speedman. Makna definisi Korea kena berubah, kena ada sebut Speedman. Di mana ada Speedman? Itulah Korea. Menunjukkan kelemahan umat Islam. Bila jatuh barat, kita naik, kita tak naik juga. Jatuh ekonomi kapitalis, ekonomi Islam pun tak naik juga. Orang tak menjadi pilihan dunia. Ini nak menunjukkan bahawa kelemahan umat Islam ini perlu kita review semula berdasarkan surah Al-Isra untuk membukakan penyelesaian yang mana umat Islam mesti menjadi juara dalam setiap isu-isu, baik isu politik, baik isu pendidikan. Sampai sekarang ni pendidikan dalam mana-mana negara umat Islam masih keliru nak apakah pendekatan yang terbaik. Tak ada jawapan. Apakah produk yang kita nak hasilkan? Walaupun kita ada 60,000 ma'tafiz, tapi tidak ada kesan yang baik. Kita ada pondok yang begitu banyak, tapi tak jelas matlamat. Sebab kita hanya buat sekadar dunia. Kita buat untuk akhirat, cari pahala akhirat. Tapi tak ada satu pemikiran yang boleh mencabar dunia. Saya bagi contoh semalam, kita ada satu ibadat yang luar biasa yang kita akan sambut nanti, iaitu ibadat puasa. Dan bila kita berpuasa, kita semua tumpu akhirat dan kita tidak tengok kepada outcome dia, tidak tengok kepada hasilnya. Tak ada yang kita nampak hasil puasanya yang kita dapat pada puasa dari sudut faedah dunia ini. Kita simpan pahala di akhirat. Tetapi Christian moment, mereka mendapati pada puasa ni ada nilai kemasyarakatan, nilai ekonomi. Dan ini ada kajiannya, disebut dalam kajian satu buku tu disebut Syahrul Ramadan, Syahrul Iqtisadi, bulan Ramadan, bulan menabung. Dan kita praktik benda tu, tapi tabungan kita tak bersistem. Jadi pada tahun 2004 dikatakan bila Aceh kena tsunami, mereka mengarahkan penganut-penganut mereka berpuasa tengah hari. Dan mereka dapat kumpul lebih daripada 3 juta dolar untuk dihantar bantuan ke Aceh. Kita dah puasa 4 tahun, puasa 1500 Hijrah. Belum ada dana yang mengutip duit-duit puasa untuk dijadikan sebagai takaful ijtimai. Cuba kita bayangkan, kita pembaziran tahun lepas saja kita lebih daripada 30 juta pembaziran. Kalau surplus tak boleh lah, berguna ni pembaziran. Dan tak diuruskan sekian lama, hanya laporan tahun ni 20 juta, tahun lepas 30, tahun ni 50 juta. Tak ada penyelesaian. Akhirnya orang tengok ibadat kita ni, ibadat yang bukan ibadat hadari, dia ibadat pembaziran. Sama dengan haji. Jadi ibadat kita ni tak ada kualiti. Dia pergi ramai, tapi orang tengok apa outcome dia. Cuma kita bayangkan kalau puasa ni disusul dengan elok,
Kita ada puasa macam-macam, Isnin Khamis, puasa nazar, puasa kafarah. Disusun dana-dana. Saya macam kat Yapi, saya kata kalau Yapi boleh buat satu pelajaran dana puasa. Siapa yang puasa Isnin Khamis, dia bagi online RM2. Hari Isnin ada 1,000 orang puasa, dengan RM2 dah ada 2,000. Kalau ada 100,000 orang puasa, sebab tengah hari kita makan. Kalau kita ada 100,000 puasa bagi sana, kita ada 100,000. Kalau sebulan ada dapat 4,000, dana itu boleh dikembangkan, dilaburkan, diberikan. Kita banyak sos sebenarnya, tapi tak disusun. Hanya aliran itu repot pembazaran. Kristian tengok, agama Islam luar biasa, tapi dia orang tidak ada syariat. Dia orang tak boleh nak suruh penganut mereka puasa. Kita ni kalau undang-undang puasa pun tak ada, enactment pun tak ada, kerajaan pun tak suruh kita akan puasa kerana dia merupakan rukun Islam juga. Tapi puasa tu tak dijaga, dia hadir macam tu. Kalaulah kita menyusun, saya yakin sebenarnya duit itu tak dikeluarkan, dia keluar begitu tanpa ada faedah. Ayahsabul insan an yutraka sudah. Manusia tak boleh sangka dia hidup ni sudah, makna tak ada makna. Puasa kita sekarang ni apa makna? Kita tak nampak sudah pembangunan insan itu. La'allakum tattaqun. Al-hafu tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu dapat menghindari sakit, agar kamu dapat menghindari kemiskinan, agar kamu dapat menghindari maksiat. Makna yang luas, la'allakum tattaqun. Makna itu perlu dikembangkan dalam bentuk sistem. Kalau tak kita orang tu jadi puasa tapi miskin. Patutnya belum puasa ni dari sudut prinsip penabungan dia boleh. Tapi tak tabung juga, tak menabung juga. Sebab kita penabungan tak dalam bentuk sistem. Kita tengok Yapi itu bagus dia buat, tapi tengok tak berapa sama tak dia buat penabungan korban untuk kanak-kanak. Makna dia letak RM5 kemudian bagi sikit, nanti dia besar nanti tabung tu boleh dibuat korban. Ada penabungan. Tapi kalau kita belum puasa ni disistemkan, ada tabungan. Dia bila kita duduk derma kat surau apa dia tahfiz saja, create satu dana yang boleh membangunkan pemodalan bagi untuk omnet tu. Tapi pada dana-dana puasa, baru yang dikatakan puasa itu adalah pembangunan hadari. Tak hanya kita sebut akhirat saja, adalah makna atina fid dunya hasanah. Tapi dia perlu di bawah kerajaan, di bawah badan yang diselia, tak dia jadi lain pula. Jadi macam NGO lah, seperti kutip-kutip. Kita tak tahu, tapi kita perlu saja. Sebab duit kita. Sebab orang Malaysia ni dia belanja satu bulan lebih daripada 4 bilion. Satu hari 4 bilion. Belanja. Saya kat belanja kita belanja. Kaya tapi tak tahu di mana. Ini adalah problem umat Islam. Kerana kita tak tahu apa yang kita buat. Kerana kita menafsirkan ikhlas adalah tak tahu apa. Sampai tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan bagi. Tafsiran yang salah. Mana boleh kita tak tahu apa? Kita kena sedar apa yang tangan kanan bagi. Itu bukan makna literal kita pegang. Yang Rasulullah sebut hatta la ta'lama shimal, kinayah kepada ikhlas. Makna kita tak mungkin kita tak sebut kebaikan kita. Bukan makna tangan kita bagi. Berapa lagi saya tak tahu. Oh, jantung miskin. Al-Quran mengajar pengiraan. Yas'aluna kama adza yunfiqun qul afu. Mereka bertanya tentang kaedah bersedekah. Katakan kaedah sedekah adalah surplus. Makna dia lebihan daripada kewajipan. Mana kita dapat pengiraan, banyak uang, banyak nafkah, pengiraan. Surplus tu pun kita sedekah. Bukan sedekah daripada asas. Untuk Quran sebut warzuqhum fiha. Bila kita kaedah berbelanja daripada surplus, bukan daripada prinsipal.
Bila kita ada banyak surplus, kalau kita bersedekah. Yang menjadi masalah, orang yang bersedekah ni tak ada surplus. Dia ambil daripada nafkah isteri dia, dia ambil daripada nafkah anak dia. Dia tidak membina. Ayatnya ada satu orang kata apa, review orang Islam. Dia perlu menyadari tak ada ibadat yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita melainkan dia ada nilai ketamadunan. Dia tak akan datang dalam bentuk akhirat. Dia tak akan datang dalam bentuk kebaikan di sana saja. Dia ada kebaikan juga, tetapi dengan ilmu. Cuba kita bayangkan umat Islam ramai yang berpuasa. Kita boleh kutip dana sebulan berjuta-juta. Kalau kita tengok korban saja, korban kita lagi banyak, hampir lebih daripada 1.5 bilion. Tuan-tuan cuba kira berapa? Saya buat kiraan kasar. Tapi adakah korban menyelesaikan masalah kemiskinan? Tapi angka dia besar. Belanja semua, belanja. Sampai mufti wilayah terpaksa buat keluar fatwa baru dan telah diganti tahun lepas. Mana-mana orang miskin yang dapat kulit, yang dapat tulang boleh jual. Sebab dulu dia kira pembaziran berlaku berbelas-belas juta. Kita buang macam tu. Sama peristiwa di Mekah. Mekah ni kalau tak yang dam tu membazir. Sebab sebelum 1981 ulama Saudi fatwa mana-mana sembelihan mesti dibuat di Mekah dan pengedaran pun di Mekah. Orang akhirnya daging-daging sembelihan tu duduk dalam tong sampah. Siapa nak tahu? Sebab masyarakat Mekah dia pun kaya. Akhirnya dia pun tengok daging-daging sembelihan tu duduk dalam tong sampah. Sebab nak bagi orang luar tak boleh. Sebab mazhab jumhur termasuk Syafi'i sembelih di Mekah, pengedaran pun di Mekah. Hanya tahun 1981 mereka menggunakan fatwa boleh diedarkan daging-daging korban di seluruh dunia. Barulah dapat menyelesaikan masalah pembaziran. Dan kita sekarang begitulah korban kita. Hampir 2 bilion boleh dikembangkan fatwa dalam bentuk penilaian. Sebab orang miskin semua bukan nak makan daging, mereka menggunakan uang. Boleh diadakan innovation. Sebab kita tak boleh tengok ibadat tu hanya taat kepada Allah, mesti ada nilai-nilai yang lain. Kalau tak kita rugi dia hanya sampai betul endang, kita pun tak tahu miskin tu buat apa. Dia pun petiah pun tak ada. Akhirnya tidak merealisasikan makna wa may yu'azzim sya'airallah. Akhirnya yang kita perlu kembali kepada satu islah, suatu peristiwa Isra. Saya melihat dia adalah satu idea untuk kita mengeluarkan benda-benda yang menyebabkan orang terpaut dengan kita, orang kagum dengan kita, dan semua orang kagum dengan Rasulullah SAW. Dengan Rasulullah boleh menceritakan pendataan yang luar biasa, dan kita tidak boleh hanya melihat Isra itu dari sudut aspek mukjizat, tapi dari aspek kita bukan kata Isra dan Mi'raj apa cuma mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Kita boleh mempelajari. Dulu orang bincang dalam bentuk karamat, dibahaskan karamatul awliya. Zaman karamat awliya dah tamat dah. Kita nak cari ke mana awliya zaman sekarang. Awliya boleh terbang, kita tak jumpa. Mana ada wali-wali terbang sekarang. Dia berkata dulu untuk apa, wali Songo terbang macam Superman. Kalau benda tu betul, tak ada problem. Tapi sampai sekarang kita tak nampak. Saya rasa kalau ramai orang dia terbang semua di Palestin sebab tak guna pasport. Dia terbang macam Superman.
Sebab dia boleh kontrol mudah daripada kata orang ni. Dia baca kita kata Aulia ni berjalan di atas. Kita tak pernah tengok daripada dulu sampai sekarang tuk guru kita berjalan atas ayam. Maksudnya sama datang. Sekarang orang sampai selam lebih besar daripada karamat. Orang kata zaman dulu boleh makan racun, kita pun tak boleh tengok siapa yang boleh makan racun. Macam-macam contoh. Tak ada hanya kita hanya jadikan cerita karamat itu cerita, tapi apa istifadah daripada cerita karamat? Iaitu teknologi. Mukjizat sudah tamat. Karamat bukan ada tamat, tapi aulia tak ada. Macam mana? Sebab karamat hanya berlaku kepada aulia. Dan siapa yang jadi aulia zaman sekarang? Siapa yang boleh mengaku dia balik? Orang kata di Kedah tu ramai wali, kita pun kita tengok tak wali juga. Saya sebelah Kelantan ada wali. Oh tak. Belah siapa-siapa yang kata belah wilayah ada. Tak dengar, tak ada. Putrajaya ada 2-3 orang wali, tak dengar. Yang ada apa tak? Wali di Kedah, wali di Kelantan, wali Terengganu. Mana dah semua dengan wilayah ni leceh semua. Tidak ada aulia. Itu orang Selangor, orang Kuala Lumpur turun kampung-kampung ni pergi cari wali. Sedangkan takkan Putrajaya tak ada. Banyak surau ni tak ada wali kan. Tapi zaman wali seperti kata Al-Buti rahimahullah, sukar untuk kita mencari orang yang soleh seperti Imam Bifari, Imam Abu Hasan Syadhi. Mana cerita tu dah ada. Tak boleh cerita lah apa juga. Syekh ni dari Malaysia sampai ke Mekah selangkah. Kalau betul seorang kita jalan selangkah sampai tu esok mai balik. Mungkin 500 tahun dulu cerita itu cerita real. Dan dia berlaku di zaman sekarang. Kalau kita hanya cerita, tapi apa yang kita pelajari daripada karamat? Apa yang kita pelajari daripada mukjizat? Takkan benda itu cerita saja. Al-Quran bukan cerita untuk cerita. Dia bukan sejarah, dia bukan kitab cerita. Dia adalah hudan linnas. Dia adalah satu metodologi, dia adalah manhaj. Akhirnya kita boleh melihat natijahnya umat Islam sedemikian rupa. Kerana dia membaca mukjizat itu dalam bentuk membaca. Akhirnya mukjizat-mukjizat yang kubra itu diambil oleh dunia kuasa-kuasa besar, dan kita selangkah pun tidak mampu menandingi mereka. Ini adalah problem umat Islam. Saya kata itu dulu. Cerita-cerita pagi-pagi tak ada lama sangat. Sebab ni hari ni pun cuti cuti terkejut kan. Ceramah pun tak ada panjang-panjang. Kita kena create ceramah pendek-pendek. Saya tak tahu kalau ceramah panjang ceramah apa. Kalau mengajak kita boleh panjang, ceramah tak tahu. Dulu boleh ceramah panjang lah 20 minit asal. Malam buat recording pun Ustaz 40 minit. Dia buat huraian mata arba'in. Dia pendek-pendek. Jadi bila rakaman tu 40, saya rasa lama dah saya berhenti, baru 18 minit. Allah kata. Dan kini kena buat rekod ucapan yang raya lah Tapi saya akan sekat dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman, mempelajari peristiwa-peristiwa Al-Quran sangat penting. Cuma kita baca dalam sejarah, kita tak gerakkan dalam bentuk pemikiran. Kalau kita memerlukan dunia yang baru, kehidupan yang baru, perubahan yang baru, mungkin bukan di tangan kita, tapi kepada anak cucu kita, supaya minda mereka itu minda Quran, teknologi Al-Quran. Dan itu saja yang boleh mengubah nasib umat Islam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sebut perubahan itu dengan minda, bil anfus. Perubahan minda, perubahan jiwa, perubahan akal, perubahan nafs, perubahan ruh. Al-anfus ni merangkumi 4 makna: al-aqlu, al-ruh,
an-nafs al-qalb. Jadi kalau insan itu tidak berubah, kemanusiaan tidak berubah, sukar untuk kita melonjak ke hadapan. Kan itu prasyarat yang disebut oleh Al-Quran Al-Majid. Maka itu dahulu, terima kasih semua. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Syukur kesilan kepada Fadil Ustaz. Sebelum saya tutup, ada tuan-tuan muslim-muslimah yang soalan atau boleh kalau ada mufti kita ada masalah. Sebab Ustaz kata dia tak ada apa masalah, mungkin dia boleh buat soalan. Ada belum tutup, insya-Allah. Kalau tak ada saya jawab. Kita jawab tak apa. Mungkin kalau Ustaz kita tahu Ustaz kita punya surah ni surah Jumaat. Surah Jumaat. Biasanya di dalam surah. Baru ini kita ada sedikit boleh tentang berapa masalah syariah tentang boleh atau tidak solat dan luar Ustaz banyak sini. Oh. Kalau ada isu sampai pada imam sebagainya, dia akan pertanyaan untuk Ustaz beri pandangan tentang ada sah asas solat Jumaat. Boleh dapat tu. Isu ni isu penting sebab kita fatwa kita Syafi'i. Jadi dia ni bukan masjid. Kalau masjid dia tak ada isu tingkap begini. Walaupun dia nampak tapi dia menghalang daripada masuk. Jadi kalau kita nak buat pada sembahyang di luar tu, dia buka pintu tu, jemaah ke belakang, dia tak boleh ke depan. Ke depan ni dia terhalang daripada imam. Sebab di kita ada apa nama dia, dinding ni, cermin. Jadi apa dia untuk apa nama dia sembahyang di luar tu, dia kena yang buka tu saf kena ke belakang je, dia tak ke depan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kata ada saf kat sini kan, dia terputus saf. Dia terputus saf. Kalau buka pintu di situ, maksud dia yang apa dia yang bersambung tu semua ke belakang. Kalau nak minta kesahan kena ikut mazhab Hanafi, tapi nak kena minta Datuk Mufti sebab dia apa isu-isu ni kena minta Datuk Mufti dulu sekali lagi jadi isu. Makna kalau yang lepas tak apalah. Tapi yang akan datang, itu isu problem sebab kita ada madrasah dari segi nikmat ni, ada surau dan surau berlainan yang musalla. Surau ni dia tanah wakaf, ini bukan tanah wakaf kan. So dia jadi isu. Kalau surau kita boleh consider dia masjid. Walaupun segi nikmat dia bukan masjid, sebab definisi surau dengan masjid ni hampir sama, cuma masjid ni ada sembahyang Jumaat. Surau ni dia tanah wakaf, sembahyang 5 waktu, tak ada solat Jumaat. Jadi kita boleh consider dalam mazhab Syafi'i tu kira macam masjid lah. Cuma segi nikmat negeri dia orang tak nak buat, segi pentadbiran lah. Mereka ambil pandangan lemah dalam mazhab Syafi'i. Jadi apa isu musalla ni kira musalla lah. Madrasah apa semua. Mengikut nikmat. Jadi dia bukan tanah wakaf. Dia macam rumah lah. Surau-surau rumah. Jadi apa kalau duduk di ni, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak salah sebab dia ada apa dia pengalak. Dia kena ke belakang. Kalau nak ikut, kena ikut mazhab Hanafi. Tapi boleh tanya Jabatan Mufti dia pun okey tak? Sebab terlampau ramai. Bila ramai ni dia ada hajah lah. Cuma di segi fiqh tak ada masalah kalau nak ikut Hanafi. Cuma takut nanti isu nanti takut Jabatan Mufti tak aware benda ni. Jadi saya dia berkata tak sah apa ni orang. Dia macam tirai lah. Dulu tirai orang tak aware. Bila sembahyang je orang tutup. So tirai ni ada dua. Saya ni buat kajian fiqh masjid, saya buat fiqh pembinaan masjid untuk Perak dan nasihat adalah tajuk dia fiqh pembinaan masjid dan apa solat jemaah. Isu dia adalah tirai ni. Tirai ada dua. Kalau tirai macam ni dia tutup ketat, maksudnya kita tak boleh nak lalu apa jemaah depan pun tak nampak. So dia sama hukum dengan pintu lah. Tapi ada tirai yang jarang, yang keluar masuk boleh tu, itu okey lah. Itu okey. Tapi kebanyakan tirai kita tebal gitu. So kena masa sembahyang kalau masjid tak ada masalah. Masjid duduk mana tak apa. Imam duduk dalam bilik kita. Tak apa sebab masjid ni semua tempat sembahyang. Kalau kita pergi di azhar tu orang tua-tua tak main depan lah, dia duduk kat luar.
Tapi kalau surau dia tak mengambil hukum masjid, so kena buka tirai bahagian tengah aja. Tapi yang lama-lama tu kita suruh taklid. Cadang saya adalah bertaklid pada Maliki lah. Maliki tak syarat tengok, dia syarat ikut. Macam di Mekah lah, kita pergi sana pun dah malam-malam duduk bayang ikut. Macam tu lah, tapi tak apalah kita duduk sana. Jadi yang lama-lama tu kira insya-Allah tak apa, kita kerap baru lah. Kerap baru, kalau kira lama 20 tahun macam tu jenuh qadha. Jadi cadangan saya bertaklid kepada Maliki dalam buku tu lah. Bertaklid kepada Maliki berdasarkan kaedah-kaedah yang diterima pakai dalam Syafi'i lah. Cuma kalau bagus, minta sikit lah pandangan, minta Dr. Syed Syarizan kata, tak apa dah kami sebab penuh sangat tidak sembahyang. Nak ke depan sikit. Kalau tingkap ni boleh buka, tak apa lah. Tingkap buka. Sana benda dah melekat dah. Jadi walaupun nampak, walaupun dia nampak, itu surau. Macam di kampung-kampung lah. Dia guna tingkap yang batang tu. Sama walaupun dia nampak. Tapi segi amalan kita boleh sahkan. Cuma takut isu tu timbul daripada nanti ada pihak Jabatan Mufti kata tak sah, jadi orang keliru. Tapi dari segi fiqh dia luas. Fiqh dia lebih luas daripada fatwa. Makna zaman dulu Tok Tugu tak kisah dia kata apa ikut Hanafi lah. Hanafi sah macam dulu dia panggil nakor kan. Semua orang ke depan jadi sama. Tapi sedangkan dia terhalang, dia ada fasil tu. Macam ni terhalang walaupun nampak rupa. Jadi apa dia, kalau tak penuh tak apa, tapi kalau penuh kena ikut mazhab Hanafi lah. Ikut Hanafi dan Maliki. Tapi kalau bagusnya ada orang kata apa? Sebab kadang-kadang mereka boleh buat keluar fatwa khusus. Jabatan Mufti ni kita buat laporan sikit. Mereka boleh bagi. Atau susah dah ramai. Itu nak buat macam mana? Jadi itu di antara problem-problem surau. Sebab kalau nak buat benda kena pindah enactment. Sebab enactment kadang-kadang dia lebih kecil daripada fiqh. Definisi fiqh luas. Enactment ni sebab dia ajalah pengurusan dia apa-apa semua tu. Dan benda tu dah lama dah. Tahun berapa. Jadi bukan satu benda yang mudah. Jadi itu di antara maklumat insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz. InsyaAllah saya tanya memang tempat saya ketika itu Ustaz buat perancangan di auditorium Kementerian Negeri. Tuan-tuan saya promosi tuan-tuan masuk dalam YouTube cari seminar Muktamar Al-Fiqh Al-Syafi'i. Lama dah. Terima kasih kepada Ustaz yang hadir di tanah ini. Kita berdoa semua mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Semoga kita dapat bersama di masa-masa depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Boleh buat Jumaat tak puasan?